Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fitri bin Arifin, nombor matrik 258626. Hari ini untuk subjek pengurusan latihan dalam organisasi, saya akan membentangkan berkaitan dengan latihan dalam perkhidmatan di Batalion 11 PJA. Yang pertama adalah pengenalan. Batalion 11 adalah merupakan sebuah organisasi yang bernaung di bawah Markas Brigade Sarawak, pasukan gerakan AM yang berpangkalan di Jalan Batu Kawah, Kuching, Sarawak. Batalion 11 adalah mempunyai keanggotaan seramai 615 orang anggota yang terdiri daripada pegawai dan anggota lain-lain pangkat. Di dalam Batalion 11 ini diketuai oleh seorang pegawai yang berpangkat Superintendent yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga pegawai-pegawai dan anggota di bawah jagaannya. Okey, sedikit sorotan sejarah. Pasukan Gerakan AM adalah merupakan antara pasukan yang paling tua dalam sejarah penubuhan PDRM, dan pasukan ini telah ditubuhkan sejak sebelum kemerdekaan dan ianya dikenali sebagai pasukan polis hutan. Peranan utama pasukan ini sejak ditubuhkan adalah untuk menyediakan satu pasukan khas yang bertujuan untuk menghadapi dan menindas semua jenis ancaman dalam bentuk ketenteraman awam ataupun aktiviti subversif keganasan ataupun sebarang jenis pemberontakan bersenjata yang berlaku dalam negara. Selain itu, ia juga menyediakan bantuan kepada polis daerah untuk memelihara undang-undang dan ketenteraman awam. Pasukan Gerakan AM ini adalah diatur gerak secara khusus dan dilengkapkan dengan latihan yang khusus untuk semua jenis penugasan dan berfungsi untuk menjaga keamanan serta kedaulatan sama ada negara dalam keadaan aman ataupun darurat. Sebagai contoh, dalam misi Obdolat yang dipikul oleh pegawai dan anggota Batalion 11 telah menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan dan segala kemahiran yang telah dipelajari telah diguna pakai sepenuhnya dalam memastikan kejayaan misi mereka semasa mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman musuh semasa tragedi 13 Mei di Lahad Datu. Okey, yang seterusnya adalah hasil analisis keperluan latihan bagi organisasi. Di sini saya senaraikan 3 jenis analisis keperluan latihan, iaitu analisis keperluan latihan kepada organisasi, analisis keperluan latihan kepada pekerjaan, dan yang ketiga analisis keperluan latihan kepada individu. Okey, kita pergi kepada pecahan yang pertama, iaitu analisis keperluan latihan kepada organisasi. Yang pertama adalah perubahan dalam bidang teknologi. Sistem dan proses baru memerlukan pegawai dan anggota yang terlatih dalam penggunaannya. Banyak sistem yang gagal bukan kerana masalah teknikal, tetapi disebabkan tiada latihan yang disediakan untuk mereka menggunakan teknologi. Sebagai contoh, penggunaan sistem Hermes di dalam kalangan pegawai dan anggota PDRM untuk melaksanakan penugasan harian seperti mengemas kini data peribadi, membuat permohonan cuti, pengisytiharan data dan sebagainya. Semua ini memerlukan pengetahuan asas dalam penggunaan teknologi IT yang sedia maklum masih ramai di antara mereka masih belum mahir dalam ilmu untuk menggunakan ilmu komputer. Okey, yang kedua adalah perubahan dalam kerja. Dalam aspek ini, kerja akan berubah mengikut keadaan semasa, terutamanya dalam perubahan dalam organisasi. Maka pegawai dan anggota perlu dilatih untuk menerima perubahan. Sebagai contoh, perubahan ataupun pertukaran di dalam tampuk pimpinan organisasi Batalion 11, khususnya yang ingin membuat perubahan demi perubahan sesuai dengan keadaan semasa. Yang ketiga adalah aspirasi kerja. Keperluan untuk mengekalkan pekerja dengan menawarkan latihan dan pembangunan. Ini juga adalah untuk mengekalkan prestasi pekerja dan anggota dalam organisasi lah. Yang keempat adalah keseimbangan peluang. Dalam keseimbangan peluang ini adalah pihak organisasi perlu menganjurkan program latihan bagi memastikan sebuah kumpulan atau yang lemah seperti etnik minoriti ataupun seperti wanita tidak diabaikan, terutama sekali apabila berkaitan dengan
peluang kenaikan pangkat. Sedia maklum, anggota di Batalion 11 mempunyai seramai 60 orang anggota wanita yang terdiri daripada 615 orang jumlah keseluruhannya, termasuk pegawai dan anggota, dan mereka ini haruslah diberi perhatian yang sewajarnya bagi memastikan latihan yang dijalankan bersesuaian dengan peranan dan tugas hakiki yang disandang oleh mereka. Jadi sekarang ni kita pergi ke pecahan yang kedua untuk hasil analisis keperluan latihan bagi untuk aspek latihan kerja dan tugas. Analisis keperluan latihan pekerjaan mensyaratkan penelitian teliti kerja yang hendak dilakukan sesudah latihan. Ia melibatkan pengumpulan maklumat secara bersistem yang menguraikan dengan tepat bagaimana kerja dilakukan, supaya yang pertama adalah untuk memastikan piawai prestasi pekerja tersebut dapat ditentukan. Okey, yang kedua adalah untuk bagaimana tugas hendak dilaksanakan menepati piawaian itu. Okey, yang tiga, dari segi pengetahuan, kemahiran, kemampuan dan ciri-ciri lain yang perlu untuk prestasi tugas. Okey, yang keempat adalah masa sesuatu tugas dilakukan dan kekerapan tugas itu dilakukan. Okey, yang kelima adalah dari segi jenis pembelajaran yang diperlukan. Ini adalah merupakan aspek yang penting kerana kerja adalah menepati skop penugasan yang latihan yang telah diberikan seharusnya menepati skop penugasan yang yang ditawarkan. Okey, yang seterusnya adalah peralatan dan bahan yang diperlukan. Okey, yang terakhir sekali adalah tempat yang paling sesuai untuk mempelajari sesuatu tugas. Okey, dan tugas sebagai seorang anggota polis ini memerlukan seorang yang berkaliber, bertanggungjawab untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Dalam pasukan ni, especially dalam pasukan gerakan AM Batalion 11, memerlukan semangat kerjasama yang diberikan untuk saling membantu, kerana tanpa bantuan antara satu sama lain kejayaan tidak akan dapat dicapai. Pegawai dan anggota Batalion 11 yang memerlukan latihan untuk meningkatkan prestasi kejayaan mereka haruslah diberi perhatian dan ianya dibuat berdasarkan semakan dokumen, contohnya deskripsi tugas dan manual kerja ataupun file meja. Okey, pecahan yang ketiga adalah analisis keperluan latihan terhadap kerja dan ataupun tugas. Dalam konsep ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif latihan di samping menepikan segala kemungkinan ataupun implikasi yang bakal wujud. Selain itu, ia membolehkan jurulatih untuk memerhati tingkah laku para pelatih sepanjang proses latihan dan memberi pelatih maklum balas. Ia juga mewujudkan suasana alam persekitaran latihan yang hampir sama dengan suasana kerja sebenar agar proses pemindahan latihan dapat dipermudahkan. Selain itu, ia juga membolehkan para pelatih mengambil bahagian secara aktif dalam segala latihan serta mencuba untuk mempelajari dan mengulangi semula segala apa yang telah dipelajari dengan mengambil kira kos yang diperlukan dengan menggunakan kos yang paling minima untuk menghasilkan untuk penghasilan yang paling maksimal. Seterusnya adalah laporan perancangan latihan. Untuk persediaan latihan dalam memastikan kelancaran program latihan yang dilaksanakan, beberapa perkara perlu dititikberatkan dalam usaha untuk memastikan latihan yang diberikan mencapai target dan berkesan serta ia mencapai objektif program yang dikehendaki oleh pucuk pimpinan PDRM. Untuk matlamat program ialah untuk memastikan latihan dilakukan memberikan impak terhadap semua pegawai dan anggota di Batalion 11, dan matlamat ini adalah diwujudkan untuk memastikan hasil yang dicapai sangat memuaskan, dan antara matlamat yang ingin dicapai hasil daripada analisis ini adalah
menerangkan definisi budaya berprestasi tinggi di kalangan peserta. Okey, yang seterusnya adalah untuk menyamai budaya berprestasi tinggi di dalam setiap pekerjaan, mendedahkan cara mengurangkan tekanan dan konflik dalam kerja, mengekalkan semangat kepasukan dalam organisasi, memastikan setiap peserta memahami sepenuhnya matlamat dan tujuan latihan yang dilakukan. Okey, kita pergi ke objektif program. Objektif program ini adalah untuk mengamalkan budaya kerja yang berprestasi tinggi dan mengekalkan prestasi kerja yang cemerlang di kalangan setiap pegawai dan anggota di dalam Baginda 11, khasnya dalam PDRM lah. Selain itu, latihan ini diharap dapat melahirkan pegawai dan anggota yang berdedikasi tinggi, berintegriti dalam melaksanakan tugas. Selain itu, diharap agar program ini dapat diaplikasi dan dipelajari serta digunakan dalam untuk situasi yang sebenar semasa penugasan. Dalam masa yang sama, ia juga adalah bertujuan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan skop penugasan, especially dalam Batalion 11 Pasukan Gerakan Am. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada kandungan program dalam latihan ataupun LDP, latihan dalam perkhidmatan. Di sini terdapat beberapa senarai program yang telah disenaraikan untuk perancangan program latihan. Di antaranya adalah kelas bahasa Inggeris, integriti amalan kita, merupakan ceramah integriti. Seterusnya adalah kelas undang-undang, kursus komputer yang merangkumi pembelajaran Word, Excel dan PowerPoint. Seterusnya adalah kuliah pemantapan akidah yang diambil oleh Bakar Brigade, kursus tata tertib yang diambil oleh CHIP, iaitu cawangan integriti dan pematuhan standard. Seterusnya adalah latihan jasmani, seni mempertahankan diri, latihan kawat kaki. Ini merupakan perkara asas yang penting dalam pasukan PDRM. Dan yang terakhir sekali adalah latihan dalam perkhidmatan, iaitu PORU, Public Order Unit, yang merupakan unit perusuhan yang ditempatkan di Batalion 11 PGA. Untuk tempoh program ini, dalam perkhidmatan ini tempohnya sedikit panjang, iaitu dijangkakan lebih sebulan kerana ia merupakan tempoh yang sesuai untuk melaksanakan program latihan yang berkualiti dan bersesuaian dengan kehendak pihak atasan bagi memastikan kualiti dan prestasi anggota berada pada tahap yang memuaskan. Kumpulan sasar dalam program ini mensasarkan penyertaan di kalangan anggota daripada Batalion 11 PGA, lebih kurang 65 orang yang terdiri daripada 10 pegawai kanan dan 55 anggota pangkat rendah APR yang terdiri daripada pelbagai cawangan di Batalion 11. Seterusnya adalah perbelanjaan latihan. Keseluruhan peruntukan latihan sama ada latihan luar dan dalam adalah tertakluk kepada unit kewangan Batalion 11 PGA, dan perbelanjaan latihan adalah dianggarkan lebih kurang 19,800, dan dari segi fasiliti jumlah perbelanjaan ini ianya dapat dikurangkan kerana pelbagai fasiliti yang lengkap seperti dewan kuliah dan kemudahan lain boleh digunakan untuk program latihan dan sebagai tempat untuk melaksanakan latihan. Untuk tenaga pengajar pula terdiri daripada kalangan pegawai dan anggota yang mempunyai kemahiran khusus dan terlatih dalam bidang yang berkaitan. Dan dari segi dana untuk jurulatih, ianya tidak diperlukanlah. Jadi secara tidak langsung ianya menjimatkan kos dari segi pembayaran untuk membayar jurulatih. Seterusnya, dari segi persediaan diri jurulatih, untuk program ini seseorang jurulatih itu perlulah bersedia dari segi fizikal dan mental. Di samping itu, jurulatih juga perlulah lengkap dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran berkaitan dengan program yang dilaksanakan. Okey, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Analisis keperluan latihan dalam organisasi adalah merupakan satu keperluan bagi setiap organisasi bagi menambah baik struktur organisasi tersebut,
Dalam analisis keperluan latihan ini juga ianya dapat mewujudkan pekerjaan yang peka terhadap penugasan dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan terkini berkaitan dengan skop penugasan yang semakin mencabar selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, ianya juga dapat memberikan manfaat dalam jangka masa yang panjang dan terhadap perkembangan organisasi, dan secara tidak langsung ianya memberikan manfaat terhadap perkembangan organisasi serta dapat melahirkan pekerjaan yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi serta mutu perkhidmatan yang berkualiti dan unggul. Dalam memastikan keunggulan prestasi kerja di Batalion 11 khususnya, analisis keperluan latihan perlu dititik beratkan dan semua peserta seharusnya memahami konsep serta keperluan latihan yang dilaksanakan di peringkat Batalion 11 supaya latihan yang diterapkan dapat diaplikasi dan digunakan dalam penugasan seharian, dan segala ilmu pengetahuan yang dipelajari juga dapat dipertingkatkan dan ditambah sejajar dengan kehendak pihak atasan pucuk pimpinan pasukan PDRM. Oleh itu, setiap cadangan ataupun latihan serta sebarang pelaksanaan haruslah mendapat kerjasama dari setiap lapisan dalam Batalion 11 dan sokongan daripada peserta serta jurulatih juga perlu agar perjalanan latihan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.